batin, riaknya, wujudnya, subahnya, tamak harabahnya, ghadab marahnya, ya, takabburnya, ya. Kita lanjutkan lagi pada kalam hikmah 772 muka surat 769, sambungan pada tajuk kecil. Munajat mengaku kebesaran Allah dan kehinaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil karim wa habibil makin khatabin nabi habibillah Muhammadin nabi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillah. Iya. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأن محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral qadar, insyaallah 769 tajuk kecil munajat mengaku kebesaran Allah dan kehinaan diri. Insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pada kalam hikmah 772 muka surat 769, sambungan pada tajuk kecil. Munajat mengaku kebesaran Allah dan kehinaan diri. Munajat mengaku kebesaran Allah dan kehinaan diri. Sambungan pada kalam yang panjang begitu. Gambaran daripada hal keadaan ini dapat dipahami dalam munajat sebagai berikut. Munajat doa seumpama kita meluahkan perasaan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat lebih dekat, lebih halus, lebih murni dan lebih khusus daripada doa. Kalau doa adalah umum, munajat ini lebih khusus karena seolah-olah kita bercakap. Seperti kita selawat kepada Nabi di dalam tahiyat kita, tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Bila kita sebut dengan salam sejahtera ke atas engkau, maknanya gambaran pada jiwa kita, pada nurani kita, pada hati kita bahawa kita sedang berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berdepan. Iaitu kita guna dengan dhamir ka, engkau. Assalamualaikum, ya, salam sejahtera ke atas engkau. Begitu dekat. Hatta Imam Ghazali menyebutkan wajar, kalau kita dapat gambarkan wajah Rasulullah SAW ketika kita memberi salam kepada Nabi itu, kita bayangkan, kita boleh gambarkan wajah Rasulullah itu lebih dekat lagi, lebih halus, lebih murni lagi, ya, begitu hendaknya, insyaAllah. Jadi maka sini kita dengan Allah, kita guna, kita awalkan dengan lafaz ilahi ya Tuhanku, begitu halus, ya.
Ilahi hadha dhulli dhahirun baina yadaik wa hadha hali la yakhfa alaik minka atlubul wusula ilaik wa bika astadillu alaika la bighairika fahdini binurika ilaik wa aqimni bisidqil ubudiyyati baina yadaik. Tuhanku, inilah kehinaanku muncul di hadapanmu. Kita zahirkan kehinaan kita di depan Allah. Inilah keadaanku yang tiada tersembunyi di atasnya. Hal keadaan diriku. Darimulah aku cari jalan yang menyampaikan kepadamu. Denganmulah aku mengharapkan petunjuk atas mengenalmu, bukan dengan selainmu. Maka tunjukilah aku kepada mengenalmu dengan cahayamu, dan dirikanlah aku dengan kebenaran kehambaan di hadapanmu. Itu ya, janji subuh. Ini sebagai khulasah kita menzahirkan sifat rububiyah kita. Sesudah kita menegakkan haqqur rububiyah, kita menzahirkan sifat rububiyah kehambaan diri kita kepada Allah. Hamba yang sudah fana, hilang ya dalam dirinya, hilang dalam keadaan zahirnya, hilang dalam keadaan ikhtiarnya, hilang dalam keadaan wajahnya, hilang dalam keadaan zatnya yang wujud, yang timbul, yang zahir, yang nyata hanyalah zat Allah, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang agung. Maka kalam yang berunsur munajat yang mengandung kalam hikmah ini kita jelaskan sebagai berikut. Alhamdulillah ada kupasannya. Ya, secara begitu Allah yarham al-Allama al-Fahama Profesor Dr. Muhammadin Wali sebagai penyusun kitab ini daripada kalam hikmah yang mulia, dipecahnya, disajikan kepada kita secara pecahan-pecahan ya, bagi kita faham akan munajat ini satu persatu. Yang pertama ya, munajat di atas adalah pengakuan hatinya hamba Allah yang menghayati kehinaannya dan kefakirannya yang luar biasa terhadap Allah. Gambaran daripada penghayatan dan kehinaan kefakiran itu dapat kita fahami seperti di bawah ini. Dikupas satu-satu. Yang pertama, pengertian ilahi hadza dzulli zahirun baina yadaika. Itu yang pertama sekali. Tuhanku, inilah kehinaanku muncul di hadapanmu. Ialah kehinaan yang hakiki. Kehinaan yang hakiki ya. Bukan secara kehinaan secara fizikal. Fizikal kita juga, tapi secara fizikal kita adalah makhluk Allah yang sempurna takwimnya. Tetapi asal kita, hakikat kita adalah cukup rendah. Ya, di mana kita lihat, saya pernah menyebut dalam kuliah-kuliah kita yang telah lampau, di mana manusia hakikat kita ini ada 4. Yang pertama sekali, kita adalah zul, hina. Sebab itu ada kalam di sini hadza zulli, hina. Hina ini artinya asal kejadian kita daripada mati secara kasar, terus kita sebut, di mana kita boleh rujuk dalam Quran dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 12 hingga ayat 14. Al-Mu'minun itu kejadian kita. Semua manusia, tak kira apa pangkat, darjat, kedudukan, martabat, yang tidak kira. Keturunan bangsawan kan, keturunan daripada orang biasa kan, ya. Sama ada yang bermaju, yang maju, yang tidak maju, yang kamarun atau tidak kamarun, dia punya hakikat satu, jadi dengan satu. Kata Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Itu ayatnya. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia daripada saripati tanah yang berasal daripada tanah, semua daripada tanah. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Ada hadis lain Nabi kata, kamu daripada Adam, Adam daripada tanah. Unsur tanah. Nabi Allah Adam, Allah buat langsung dengan tanah. Ambil tanah tu buat langsung. Ya, kita daripada saripati tanah. Bahan-bahan benda-benda yang ada dalam tanah, yang tumbuh di pada tanah, yang bersifat makanan. Bentuk-bentuk dia dan bersifat makanan. Macam-macam lah, sayur-sayuran, kacang-kacang, apa-apa yang boleh kita faham, tumbuh-tumbuhan yang kita boleh makan tu, itulah daripadanya Allah jadikan kita. Dia daripada tanah, saripati tanah. Asalnya tidak ada. Allah lahirkan, Allah wujudkan, Allah hidupkan tanah itu. Allah yang menghidupkan dan diwujudkanlah bahan-bahan di antaranya yang kita boleh jadikan makanan. Dengan makanan itu jadi benih. Maka itu kata Allah, summa ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan pati itu, pati saripati tanah yang setitis daripadanya air benih pada penetapan yang kukuh. Jadikannya sebagai satu air benih, nutfah dipanggil. Maka itu Nabi sebut dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, tiap antara kamu, semua di antara kamu, tiap-tiap kamu lah, di mana Allah kumpulkan dia dalam rahim ibunya dalam masa 40 hari keadaannya sebagai nutfah. Ada hadisnya sebut nutfah, maknanya dalam keadaan air mani yang sudah dipindah menjadikan air sembelit, dipanggil, orang Melayu panggil air sembelit. Kenapa sembelit? Dia tertahan di situ, dia tak keluar. Orang sembelit tak berak kan, dia tak buang, dia sembelit. Constipation, orang putih kata, ya. Maka dengan kerana itu, darah ini, air mani itu sudah berubah menjadi air sembelit, dia kekal duduk dalam rahim yang terpelihara. Maka dikatakan di sini, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam penetapan yang kukuh, dia tak akan musnah. Ini kena Allah. Kalau tak kukuh, dia tak jadi benih, tak jadi anak lah. Itulah jawab dia. Kemudian kata Allah, summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqah fa khalaqna 'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman. Kemudian kata Allah, kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah yang beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging, ya Allah. Ya. Kemudian kami cipta daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Masya Allah. Ya, cantik sungguh. Summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan dikata Allah setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Jadi makhluk lain. Keluar macam ni kita lihat. Ya. Asal daripada air mani boleh jadi indah macam ni. Ya, lengkap. Itu dalil yang cukup terang. Fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sudah punya dalil yang terang kepada kewujudan, kebesaran, keagungan, kesempurnaan, kemaharahiman Allah. Sudah jelas. Maka kata Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang punya ketinggian, yang punya kelebihan di atas menjadikan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai dalil. Jadi tidak dalil semua orang. Mani ini tanda kita ada faham. Dalam mazhab al-imam, 4 mazhab ni, 3 mazhab kata dia suci lah, suci. Air mani itu suci. Yang kata dia najis Imam Hanafi, ya.
Mazhab Hanafi kata air mani itu adalah najis. Nampak ya? Najis. 3 imam lagi adalah suci. Tapi Al-Imam Syafi'i meraihkan imam dia. Imam Hanafi juga calang-calang, ya, mujtahid mutlak yang cukup alim. Sebab kealimannya itulah Nabi Allah Khidir mengaji kata. Ya, Nabi Allah Khidir alaihissalam hadir dia punya kuliah subuh. Dia kuliah subuh. Imam Hanafi Nu'man bin Sabit nama batang tubuh dia. Imam Nabi Allah Khidir akan menghadap dia mengaji kata. Dengar kuliah dia. Masya Allah, ya. Ini Imam Hanafi cukup alim, Masya Allah. Maka itu bila dia kata najis, 3 imam tadi respon, ya. Maka itu bila kena mani ini, walaupun mani dalam hadis mengatakan ada bila kena air mani pada kain, pada baju pakaian Nabi, seluruh Nabi, Aisyah dia tak cuci, dia cuma kikih dengan kuku. Bila kering dah mani itu, dia kikih dengan kuku. Kemudian boleh dibawa pakai. Itu dalil di hadis itu, maknanya dia suci, ya. Kalau najis kena dibasuh, ya. Jadi bila dia kering air mani itu, kita hanya cukup dengan kita boleh, tapi baiknya kita basuhlah sikit dengan air. Sebab tak ada dia punya air dia tak ada, bukan najisnya, air dia tidak ada di situ, opahnya tidak ada di situ, kan? Meraihkan pendapat Imam Hanafi mengatakan dia adalah najis. Boleh kan? Ya, bila kata najis, kita semua diberi najis, kan? Itu yang hina. Yang pelik itu tadi, itik ni kita tahu binatang itik ni, dia kalau jumpa apa dia hirup, ya? Apa yang dia jumpa atas tanah dalam air dia hirup, cukup sedap bunyi, cukup dia hirup, ya? Kalau jumpa mani dia tak mau, yang tu yang pelik. Mani dia tak mau, ya? Macam tu lah punya bina kita, itik pun tak mau, nampak, ya? Kalau pakai lain, kalau taik ciri apakah muntah, dia hirup juga. Tak kira lah daging itik sedap, kan? Ya? Tapi kalau mani dia tak mau pula. Ini satu perkara yang kita kena bagi serius, pandangan serius. Itulah kita asalnya hina kita, tidak ada apa status kita. Jangan dibangga-banggakan diri kita, ya. Seperti dibanggakan oleh iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, ya. Engkau jadikan dia daripada tanah, aku lebih baik daripada dia. Dia tak faham bahwasanya yang api, yang tanah itu bukan dia yang buat, Allah yang buat. Allah lebih tahu, lebih mengetahui apa dia hakikat api, apa dia hakikat tanah, ya. Sedangkan dia pun ada unsur-unsur tanah juga. Kalau tidak ada tanah, tidak ada api. Ya. Kalau tidak ada tanah, tidak ada api. Ya, itu resminya. Bukan api itu mari pada satu unsur yang lain, yang itu pada tanah juga. Ya. Sebab itu badan kita panas, badan kita body pada panas, walaupun dia di pada tanah. Kita ada unsur-unsur panas masuk dalam makhluk mamalia. Kita ni mamalia, ya. Makhluk mamalia ni memang dia panas, darah panas. Ya, jangan panas darah pula. Ya, panas barang lagi, ya. Barang itu pelarian darah, barang itu larinya darah, ya. Itu yang kita tak nak. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, manusia dihina, ya, kerana kita ini adalah makhluk yang cukup lemah, lemah daripada nyamuk. Ya. Besar-besar kita pun kalah dengan seekor nyamuk. Yang main kecil kita juga habis, ya, boleh bawa. Kita dah cerita banyak kali, sehingga Allah turunkan perumpamaan nyamuk dalam Quran. Turun perumpamaan nyamuk ini menjadikan satu perkara yang tertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy, kafir Makkah asal mula menerima dakwah Nabi, ya. Apa ni Quran turun bawa cerita nyamuk, kata ada cerita lain, ya. Kita dah sebutlah, ya. Jadi makanya kita ini lebih lemah daripada nyamuk. Kena faham, ya. Masih makhluk yang cukup lemah. Tapi Allah bagi kita kekuatan. Dia datangkan kita berbagai-bagai unsur kekuatan alamiah yang ada sekeliling kita. Kita jadikan kekuatan, dan dia kekuatan akal paling tinggi. Bila ada akal,
ya, kita boleh bawa besi ke udara, Masya Allah, ya. Kita bawa besi yang berat, boleh hanyut, boleh terapung-apung di atas air, Masya Allah, ya. Ini kekuatan akal. Ya, kita boleh angkat satu bukit, ya, hanya kita seorang boleh arah dengan mengangkat satu bukit. Press satu button, lingkup satu pulau. Nampak ya? Nuclear power sekarang kita ada. Betul tak? Ya. Ini kekuatan yang Allah bagi. Kerana ada kekuatan lain yang Tuhan bagi kepada kita, yang mana hanya kita tak perlu badan besar-besar. Akal yang paling penting. Ya. Badan besar apa? Telakkan. Dia dah awak kata, badan dia besar, otak dia besar, kepala dia besar, akal tak ada. Nampak kan? Awak tahu dia kata kita memang betul tadi ni. Saya dulu tanya dia, Masya Allah, ya. Abang kita kena bawa kan, pak kita bawa, kami aja besar. Nanti mak adik saya, ya. Besar saja akal tak ada. Dia tanya dia, awak aku ni ada akal, abang tak ada akal, ya. Dia fikir pasal tu. Rupanya kita baru nampak bila kita baca Al-Quran, kita lihat petunjuk-petunjuk Al-Quran, baru kita nampak betapa besarnya kita di depan Allah dengan segala kemuliaan-kemuliaan diberi oleh Allah sebagai ahsan takwim, boleh ya? Itu artinya ahsan takwim bukan kita saja, segala keperluan yang kita boleh guna, ya. Macam-macam alat, macam-macam benda kita boleh guna pakai, kita boleh bawa sebagai unsur-unsur penggunaan, sebagai wasilah, ya, sebagai alat untuk memperlengkapkan budaya kehidupan kita, untuk menjalankan kesempurnaan kelancaran hidup kita. Itu di antara yang diberikan Allah sebagai kurnia anugerah yang cukup besar, rahmat Allah yang tidak terkira. Boleh kita faham begitu. Yang kedua, yang ketiga, manusia ini adalah makhluk Allah yang dhaif. Dhaif dengan lemah ni lain lah, tak sama ya. Lemah ni zul dipanggil. Zul, lemah, ya. Dhaif ni, wa khulqal insanu dha'ifa, dicipta jadikan manusia dhaif. Sebab dhaif kenapa? Kita buat benda, semua benda yang dah ada. Kita tak boleh bina buat satu benda yang tidak ada asal. Kita buat semua benda ada asal, ya. Kita nak buat baju, pakaian elok-elok, ya, mahal dengan harga sampai 30-40 ribu, ya. Selai put yang dipakai, ya, jubah, ya, jubah Raja Dubai, ya, jubah dia saja, jubah kalau duit Malaysia 22,000, ya, 22,000, Masya Allah, ya. Jam tangan dia saja, Masya Allah, jam tangan dia kalau duit kita 209,000, jam tangan 209,000 boleh beli sekejap, bil bayar, nampak, Masya Allah. Tu orang duduk di tangan dia. Tangan tu juga bukan ada beza mana apa, cuma pasang. Apa yang kita nak cari? Kemegahan. Dunia ni tempat kemegahan, betul tak? Itu dia. Orang perlu megah dengan segala kemewahan duniawi, tapi dia nak buat tak boleh. Nak buat seekor nyamuk lawan Aedes tak boleh. Nampak? Nah, kita buat seekor nyamuk pula, kita lawan nyamuk Tuhan, macam mana boleh? Tak boleh, ya, tak mampu, ya. Ini kekuatan yang Allah bagi. Nak buat seekor lalat tak boleh. Basni, malaria, buat seekor lalat, ya. Bina satu angkatan batalion lalat kan, lawan malaria, boleh? Tak boleh, tak mampu, tak boleh, ya. Kalau kita buat tiruan jadi mudarat. Beras tiruan, telur tiruan, orang makan jadi mudarat, betul? Ya. Bukan jadi baik, bukan jadi kebaikan, bukan thayyibah, bawa kepada mudarat. Ini habisnya. Kalau nak buat pun jadi mudarat, ya. Getah, nak buat getah tiruan, ya, kita buat tepi-tepi dengan jalan, nampak? Tayang lori, ya. Itu artinya adalah tiruan sintetik rubber. Kapal terbang punya tayar tu, ya, roda tu tak boleh pakai sintetik rubber, tak boleh. Dia kena pakai getah asli. Nampak? Tu nak buat tayar kapal terbang. Semua tayar kapal terbang dia kena pakai getah asli, kena pakai aturan punya juga. Nampak? Tak boleh pakai getah sintetik. Tak boleh, dia meletup begitu tadi. Cah, ya. Ini bahaya kalau kita perhati balik, kan. Jadi makanya
Apa yang kita reti? Kita ni buat benda yang sudah ada. Tahsilul hasil. Mengatakan buat satu benda yang sudah ada. Nak buat baju, nak buat benang, tak boleh buat kapal. Nampak tak? Boleh buat kereta, boleh buat itu dan ini, besi kita tak boleh buat. Ya, banyak benda kan. Boleh buat rumah, perabot, macam-macam. Pokok tu kita tak boleh buat. Boleh tanam, cuma tabur benih, pokok tu pun Tuhan bagi tumbuh. Bukan kita pergi pacak pokok, dan ni orang tumbuh pokok yang siap pacak pergi tanam. Baik. Ini semua benda yang sudah ada. Itu kita yang ketiga. Dhaif. Sedang tak ke mana hebat kita. Dan akhir sekali fakir. Fakir ni bukan miskin ya. Bukan fakir miskin. Dia tidak berhajat kepada yang lain, mereka berhajat hanya kepada Allah. Kita semua berhajat kepada Allah. Tak lari pun satu saat. Tak lari pun satu saat. Ya. Kita masuk hospital, dia buang oksigen, orang penat kan? Orang penat. Ya. Masukkan alat oksigen supaya kita boleh merapat. Tak, satu hari duduk dia cari bawah. Ya. 2,000. Hanya pakai alat tu saja satu hari 2,000. Umur kita berapa sekarang? Umur kita sekarang 50 tahun. Sedut udara Allah tak payah bayar. Dia tak? Dia kena faham begitu. Ya. Sedangkan Allah bagi udara sedut, keluar masuk. Dia bagi 3 alat kita. Sistem pernafasan, sistem kulit dengan sistem pertumbuhan. 3 ni. Aguan proses nak buang. Dia bagi paru-paru buang karbon dioksida. Nampak tak? Dia bagi kulit akan buang segala bentuk garam berlebih dalam badan kita. Dia bagi perut umum buang juga. Nampak kat situ buang segala toksin. Nampak tak? Ya, beza antara racun dengan penawar. Masya-Allah. Ini kita perhati balik kepada Tuhan. Sebab tu Ar-Razi, seorang filosof Islam, kata kalau seorang doktor sampai tahap tinggi dah, kalau dia boleh bedah manusia tu, ya, boleh bedah manusia soal jantung, soal apa tadi. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tak nampak kebesaran Allah, tidak beriman kepada Allah, dialah makhluk yang paling celaka dan terrugi. Itu dia nampak. Oh, kita macam tu juga kan. Kita dah buang najis. Kita kena faham satu pertolongan Allah. Dia masuk bulan isti'azah, perlindungan. Isti'azah. Berarti kita bawa dalam sembahyang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah ya, daripada syaitan yang kena rejam. Syaitan ni termasuk toksin yang ada dalam badan kita yang kita nak buang. Nampak tak? Ya. Kalau kita tak buang, akan bawa mudarat kepada kita. Akhirnya ya. Bau-bau kita kalau tak boleh buang karbon dioksida, itu dah kena TV ya. Betul tak? Ya. Ataupun kita boleh kena tadi bronchitis, makan masuk air sejuk dada kita dan kita tak boleh bernafas, penat dan pakai lagi ya. Ataupun kita kena penyakit apa, kalau orang banyak isap rokok, tobacco ya, dia kena OPCD, bukan OCPD, OPCD. Nampak tak ya? Satu penyakit yang bawakan dia akan rasa penat bila dia mari pakai rokok, sekian pakai rokok dia akan cepat penat. Nampak ya? Kalau dia berhenti rokok lah, kalau tak berhenti akan penat terus ya. Ya, itu dah jawab dah kan. Itu nak kena faham. Jadi pendek kata, ini di antara isti'azah, pertolongan Allah. Karena kita begitu nampak. Taif kita amat sangat. Dan akhir sekali kita yang fakir berhajat kepada Allah. Setiap saat kita berhajat kepada Allah. Keluar lepas kita keluar masuk. Kita sangat berhajat. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua berhajat semua kepada Allah kerana Allah Maha Kaya. Maka itu kita kena tunduk syukur kepadanya. Sebesar-besar syukur adalah salat. Sebesar-besar tanda syukur adalah salat. Lagi banyak syukur kita, lagi banyaklah salat kita sebenarnya. Bukan hanya sekadar menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak. Syukur itu artinya kita melaksanakan kewajiban yang lebih tinggi nilainya. Berbanyak-banyak kita mendekati Allah dengan ibadat salat. Tambah-tambah bulan Ramadan ini lagi-lagi kita kena banyak bersyukur, kena banyak bersolat. Sebab itulah Imam Sayyidina Umar bin Khattab menganjurkan kita bersalat tarawih dengan 20 rakaat. 20 tu mampulah kita nak buat ya. Dia tak bagi 30, 20 cukup ya.
kerana menggahirkan sifat syukur kepada Allah. Anishkurli wali walidaik, hendaklah kamu syukur kepada aku dan kedua ibu bapa. Ayat ini, makna syukur dalam ayat ini mengikut tafsir yang saya rujuk dalam tafsir 68 kitab tafsir. Kita tengok ayat itu saja. Kataan syukur itu adalah semua para ulama tafsir sepakat mengatakan adalah as-salah, sembahyang. Nampak? Hendaklah kamu sujud sebab sembahyang kepada aku dan ketaatan kepada kedua bapa. Jadi artinya syukur yang paling tinggi adalah salat. Lagi banyak seorang hamba bersyukur, lagi banyak salat. Sebab itu para ulama, para wali-wali Allah boleh sembahyang sampai 1000 rakaat. Ya. Kenapa? Untuk mendapatkan syukur. Nabi sendiri sebagai dalilnya yang paling dekat dengan kita, sembahyang Nabi tiap-tiap malam, ya, kata Aisyah, Rasulullah diri 4 rakaat malam, sembahyang malam, qiyamul lail. Tapi dia masuk dalam sembahyang tarawih. Dia berkata ini tarawih, riwayat Aisyah daripada Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah sembahyang 4 rakaat, yang mana dia berdiri, jangan tanya. Aisyah kata begitu lama Rasulullah berdiri sembahyang 4 rakaat. Kemudian dia buat lagi 4 rakaat. Ya, kemudian dia buat lagi 3 witir, jadi 11. Rasulullah buat adalah sembahyang malam, qiyamul lail. Imam Bukhari masukkan hadis dalam sembahyang dalam bab qiyamul lail, dia tak masuk dalam sembahyang tarawih. Cuba buka dalam sahih Bukhari, ya. Hadis ini dimasukkan dalam bab sembahyang malam, bukan sembahyang tarawih. Sebab itu tak masuk bab tarawih. Tarawih satu sembahyang khas untuk bulan Ramadan sahaja. Lepas Ramadan tak ada. Qiyamul lail tiap malam sepanjang hayat. Betul? Tapi di bulan Ramadan ni Rasulullah berdiri lama sikit. Lama dia punya qiyamul lail. Ya, daripada malam-malam lain. Lama. Kemudian dia lekapkan sebelah. Maknanya 8 tu dia tak tinggal. Malam-malam lain mungkin ada kurang daripada itu. Ya. Tapi malam-malam Ramadan Rasulullah 8 tak tinggal. Maknanya dengan witir dia 3, itu artinya. Ada ulama lain pula mengatakan sembahyang itu sembahyang witir. Yang sebelah itu witir. Ramadan Nabi buat witir sebelah, ya. Nabi tak buat 3, sebelah witir. Ini yang diamalkan di Saudi. Nampak, ya. Saudi pada malam 21, malam 21 witir dia sebelah. Kalau kita buat umrah, buat bulan Ramadan umrah, tuan-tuan. Baru dapat tengok sendiri, ya. Dia dengar je tak ada cerita. Malam 21, ya, dia orang akan perpanjangkan sembahyang witir sampai 11 rakaat. Ikut sunnah Nabi itu. Itu artinya sebelah tu, ya. Ya. Ini kita nak boleh faham saja, kita sentuh sikit waktu. Makna syukur di sini kita mesti perbanyakkan salat. Bukan berkurangkan salat. Berkurang salat tak betul, ya. Perbanyakkan salat. Buat lagi salat. Sehingga kita ada satu bahagian salat yang tak tertakluk kepada waktu, yang tidak tertakluk pada bilangan rakaat. Sembahyang sunat mutlak nama dia. Sembahyang sunat mutlak ni sudah habis sunat-sunat yang lain tuan-tuan buat. Dah kira tak ada sunat apa pun nak buat. Witir dah buat, duha dah buat, qabliyah ba'diyah dah buat, sembahyang tahajud dah buat, awwabin dah buat, ya. Istikharah pun sudah buat, ya. Apa lagi aku nak sembahyang ni? Ada peluang ke sembahyang? Boleh. Sembahyang sunat mutlak nama dia. Ini tak ada had, tak ada rakaat, tak ada tentu rakaat yang terhad. Tidak tentu boleh buat 1000 rakaat, banyak mana yang darat buat. Nampak? Itu dia panggil sembahyang sunat mutlak. Ya. Usalli ila ta'ala. Itu saja niatnya. Aku sembahyang kepada Allah. Tak payah sebut rakaat, tak payah sebut untuk ta'yinnya apa. Terdapat kepada masa, semua masa boleh. Nampak? Ya, semua masa boleh. Sebab dia sudah ada peruntukan, itu sudah datang dulu. Peruntukan itu sudah datang dulu. Mereka kamu boleh buat dengan syarat tidak ada sunat-sunat lain kita ada buat. Sunat-sunat lain itu kita ada buat komplit lah. Jangan sunat lain tak buat. Qabliyah ba'diyah tak buat, dibuat dia tak kena. Nampak tak? Itu artinya kita diberikan Allah jalan syukur yang paling tinggi kepada Allah. Sebab itu kita ada 4 sifat ini tuan-tuan sebagai hakikat kita manusia. Yang pertama, kita adalah manusia yang paling hina dalam kejadian. Yang kedua, kita adalah paling lemah dalam fizikal.
ya, tapi tidak dalam segi mental dan kejiwaan. Yang ketiga, kita begitu lemah kita sebagai dhaif, tak mampu membuat sesuatu yang lain daripada Allah. Ya, seperti Ibrahim Idham, satu orang laki-laki maka jumpa Ibrahim Idham, wahai Syekh, ya, bolehlah saya tak mau sembahyang, bagi jalan lagu mana supaya saya dibebaskan daripada sembahyang. Free salat, ya, tak payah sembahyang. Ibrahim kata boleh. Oh, bagus, betul. Kalau orang boleh buat betul ni, tak payah sembahyang, makan free above the law. Itu dia, ya. Apa dia? Yang pertama, makan makanan yang bukan daripada sumber makanan yang Allah bagi. Nak makan tumbuhan dia tanah, semua Tuhan punya. Nak minum air sungai yang laut, Tuhan punya. Minum lain daripada air sungai yang laut, air tasik, lain daripada air ciptaan Allah. Makan makanan yang lain daripada ciptaan Allah, baru hang boleh tinggal sekali. Yang kedua, hang pergi cari bumi, tapak bumi yang bukan bumi Allah. Boleh, ya? Hang pilih alam mana pun, planet mana hang pergi pun Allah punya. Dia tak katalah planet tu kita tambah sikit bagi panjang. Dia kata hang pergi cari bumi lain daripada bumi Allah. Kalau hang mampu cari bumi lain daripada bumi Allah, maka hang boleh sekali, hang boleh tinggal sekali. Ketiga, hang jangan duduk bawah langit Tuhan, hang duduk bawah langit lain. Sebab langit Allah ni ada bulan, ada bintang, ada mataharinya yang paling penting sekali untuk kehidupan. Maka Tuhan keluar daripada cakrawala ni, hang pergi cari satu cakrawala baru yang hang buat sendiri atau yang bukan Allah punya. Kalau hang boleh buat begitu, makanya hang tak payah sembahyang. Oh, tak boleh, Syekh, memang tak boleh. Tak boleh, hang kena sujud syukur kepada dia. Syukur kepada dia sebab semua dia bagi kan. Sebab semua dia punya. Semua dia bagi kepada kamu. Inilah hakikatnya kita nak faham. Kita begitu lemah kepada Allah. Apatah lagi kalau kita sudah sedar pula. Yang kita baca ni. Apatah lagi kalau kita sudah sedar bahawa kita ini lemah daripada segala-galanya. Tidak ada yang wujud dengan Allah. Tidak ada yang mampu, yang berkuasa dengan Allah. Ya. Sehingga kita boleh susun 99 nama Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la qadira illallah, la ilaha illallah, la irada illallah. Sebut semua Allah, tak ada kita. Habis, ya. La tu menafikan langsung semua daripada Allah, yang tidak ada apa-apa hubung kait, yang tidak boleh kita sandar, yang boleh kita tidak gantung, yang tidak kita berharap kepadanya, hanya kepada Allah. Jadi boleh begitu, jadi kita tidak ada apa-apa, hinalah kita masa itu. Maka itu kita tak boleh hina orang. Sebab itu Allah marah kalau kita sombong, hina orang, tak boleh. Sebab kita dah hina, cukup dah. Maka itu pengertian ini dikatakan musannif, tauhid Tuhanku inilah kehinaanku muncul di hadapanmu. Kehinaan yang hakiki yang berhadapan dengan kemegahan dan kemuliaan Allah. Pernah sebagian hamba Allah yang saleh, ada riwayat ada hamba Allah yang saleh bertanya kepada seorang wali Allah. Dia tanya apa? Pertanyaannya ialah, aku dapatkan kebesaran dalam hatiku. Apa dia aku dapat kebesaran hatiku? Kebesaran dalam hatiku ni artinya kita masih ada 3 penyakit. Itu kebesaran. 3 penyakit ni masih bersarang dalam jiwa kita. Kalau 3 penyakit ni masih bersarang dalam jiwa kita, sama ada kita boleh sedar sendiri atau orang tegur kita baru kita tahu penyakit ni. Ya, kadang-kadang ada penyakit tak tahu, jumpa doktor baru tahu. Ya. 3 penyakit. Yang pertama ada penyakit ujub, bangga, heran diri dia sendiri. Itu dia. Heran, bangga pasal bagus dia lah. Kalau tak bagus dia tak bangga. Dia dah kata dia bagus, dia rasa dia bijak, dia rasa dia begitu berfikiran tinggi, dia rasa dia lebih warak, dia rasa dia lebih saleh, dia rasa dia lebih tawaduk, dia rasa dia lebih berilmu, ya Allah, dia rasa dia lebih kaya, dia rasa dia lebih segak, lebih cantik, lebih indah, dia rasa dia lebih ganteng, lebih sihat, lebih afiat daripada yang lain. Itu adalah ujub.
itulah. Hang ni aku tengok cukup yang depan dia yang sendiri. Kalau orang tu, oh, kita tahu. Rupanya hari ni ada orang sebut penyakit aku. Aku tak nampak, orang nampak penyakit aku. Wujud yang pertama. Bila ada wujud tu makna kata ada kebesaran dalam diri kita. Nampak? Tak layak menghadap Tuhan. Tak layak berhadapan dengan Allah kerana kita belum jadi orang yang bina depan Allah lagi. Masih bawa sifat wujud menghadap Allah. Dia panggil janabah batin. Dan istilah tasawuf dia panggil sebagai janabah batin. Janabah zahir kita kena mandi dulu je. Orang ada janabah zahir ni kena mandi baru angkat hadap syak boleh sembahyang. Tapi tak nampak kan janabah tu. Ya. Tapi ke janabah batin ini dia. Ada sifat wujud. Yang kedua, tanda kebesaran itu kita ada sifat riya. Pamer-pamerkan kita punya kebaikan ibadah kita kepada orang. Tujuan-tujuan ibadah bukan kerana Allah. Tujuan-tujuan kebajikan bukan kerana Allah. Ya, berlaku beramalan bukan kerana Allah. Apa-apalah unsur-unsur kehidupan ini yang bersifat ibadah yang kita bawa dan urusan ibadah bila ada kerana orang sebab orang. Nanti orang kata apa, nanti orang kata aku begini. Bila ada legutu, maknanya riya. Boleh faham? Buang. Itu sebelum yang kedua. Yang ketiga, sifat sum'ah, mengkhabarkan, maklum kepada orang, cerita kepada orang kita punya bagus. Supaya nak bagi tahu lebih jelas, kita rasa lebih puas hati. Baru orang ni tahu. Lama dia tak tahu pun. Dia kena tahu aku ni siapa. Nampak tak? Pengambil kita, kenal aku siapa? Bila tanya dulu tu maknanya kata sudah sampai semua lah tu. Ya? Yang tak kenal aku siapa tu, maknanya kata belum lagi lah. Orang tak kenal kita tak apa. Biar biar. Hamba Allah yang cukup soleh, seorang wali Allah, Wais Al-Qarni. Ya? Seorang hamba Allah daripada Yaman, pengembala unta. Ya? Wais Al-Qarni. Dia kalau jalan dia diangguk, tunduk kalau ada diangguk. Dia berjalan dengan angguk. Angguk tu kerana dia zikir. Nampak? Bagi dia gerak zikir. Zikir tu gerak. Kalau tak gerak dia tak hidup dia punya zikir tu. Sebab tu zikir kita kena gerak. La ilaha illallah. Sedap kan? Dah bawa 300-400. Ya. Bau-bau orang rumah, bau daging, bau lagi. Lagi kuat. Nak potong bau, kena goncang tak sikit. Dari itu. Jadi pendek katanya, Wais Al-Qarni dia jalan, dia akan bercahaya, dia punya jari itu kurang cahaya. Jalannya. Tidak ada orang kenal dia. Orang bumi tak kenal. Dia pengembala unta. Siapa nak kenal? Tak ada harta, tak ada benda, tak ada kemasyhuran, tidak ada nama langsung. Ya. Orang tak kenal. Tapi kata Rasulullah kata, ya, dia adalah raja dalam syurga. Syurga besok dia jadi raja. Nampak? Bukan raja semua manusia lah. Dia salah seorang yang akan jadi raja. Kita pun boleh jadi raja ya, dalam syurga. Masing-masing kita boleh jadi raja dalam syurga. Ya. Dan dia sudah diangkat jadi raja dalam syurga. Nabi kata dia adalah raja dalam syurga. Ya. Tidak dikenali oleh penghuni bumi, tapi dikenali oleh penghuni langit. Orang langit kenal, orang bumi tak kenal. Ya, itu Wais Al-Qarni. Kalau kamu jumpa dia, Nabi kata, mohon supaya dia doa kepada kamu. Maka berebut Umar dengan Ali. Tiap-tiap tahun Sayyidina Umar dan Ali kalau akan tunggu di pintu gerbang nak masuk tanah haram. Orang nak berhaji, nampak? Bila orang haji semua orang datang lah. Ya, unta orang datang, pengembala unta orang datang. Orang nak naik unta berada jatah masa tu. Ya, orang ada kemampuan naik unta. Ya, usung barang-barang tu dengan unta mesti ada dia punya penternak yang akan bawa. Jadi kamu akan jumpa. Maka dia tunggu di pintu gerbang Masjidil Haram, tanah haram. Yang sekarang ni ada kata pintu gerbang. Dia buat paparehan. Paparehan besar di jalan raya. Itu sepadan nak masuk tanah haram tu. Dia orang tunggu di situ. Dia orang masuk. Semua orang masuk, dia akan masuk. Nampak tak? Dia duduk jauh daripada itu, duduk jaga unta. Dia tak masuk. Ya.
setahun, 2, 3 tahun lepas tak jumpa. Akhirnya pada setahun sebelum Umar mangkat, dapat jumpa. Jumpa pi dekat kawasan kumpulan ternak unta, baru jumpa di situ. Tanya dekat dia apa semua, baru dia jawab. Ya, dia tak pacar yang tu buat apa? Ya. Apa dah ada Rasulullah lah, cukup besar dah tu. Dah ada Rasulullah, jangan nampak sendiri yang mencari aku ni buat apa lagi. Doa aku untuk semua orang lagi, bukan untuk satu orang, 2 orang, untuk semua muslimin muslimat. Doa aku, nampak tak? Jadi aku tidak khususkan doa aku pada seseorang. Pergi balik nampak ada doa. Dia suruh balik dulu tu, nampak? Ini waras al-qarni. Ya, itu kelebihan yang kita kata. Jadi maka itu kita tak perlu orang masyhur kita nak tahu nama kita. Tak payahlah. Orang tak kenal kita pun tak kenal lagi bagus. Ya, Rasulullah pergi beli kuda. Pergi kuda dengan Umar, dengan Abu Bakar pergi cari kuda. Nak beli kuda, Rasulullah naik kuda. Ya. Orang yang ternak kuda tu tak kenal lagi. Dia tahu Rasulullah, dia beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi macam kita lah. Beriman Rasul, tak pernah tengok Rasul pun. Dia pun begitu lah, dia pun jauh, bukan ada kenderaan yang kita nak pergi. Dia pergi tempat ke tempat cukup jauh. Jadi dia duduk dengan kawasan dia, dengan kuda-kuda dia, dengan ternakan dia saja. Bila Nabi membeli, dia tak kenal Rasulullah. Cuma Rasulullah tunjuk, aku nak kuda tu. Kuda Arab. Kuda tu kuda Arab. Kuda Arab besar, tinggi-tinggi. Ya, tinggi kuda Arab, bukan kuda yang duk main dalam filem tu kuda kecil. Kuda biasa. Kuda Arab ni dia tinggi, ya. Dia ada cap di leher, dia di leher kanan dia, leher kanan. Leher kanan dia ada cap jari. Cap jari Nabi ya. Semua sampai hari ni kuda Arab di mana-mana dunia kalau pergi kuda Arab dia ada cap jari. Cap ibu jari Nabi. Nabi pun cap ibu jari Nabi lekat cap. Sampai sekarang itu kuda Arab. Rasulullah tunjuk aku nak kuda tu. Orang yang berternak kuda tu dia bawa kuda tu, kuda liar dengan pelana tak ada, dengan tali kekang tak ada. Nabi lompat atas kuda tu terus Nabi bawa. Dia terkejut, ya Allah. Ya, dengan tak ada tali kekang, dengan tak ada pelana. Nampak? Ya. Tak lapik apa, kuda betul-betul kuda duduk bogey tu lah. Ya. Rasulullah lompat atas kuda tu terus Rasulullah pecut. Masya Allah, dia kata, siapa hari ni? Aku tak pernah tengok orang lain. Nampak? Umar pun degil kepada orang. Inilah Rasulullah. Nampak tak? Nampak tak? Dia main ke Rasulullah. Setelah main kat dia balik, turun aku nak kuda. Tuan siapa? Dia tanya ke Nabi. Aku adalah orang yang dilahirkan. Aku dilahirkan bersama perempuan yang makan daging kering. Itu Nabi kata ada. Aku ni dilahirkan oleh seorang perempuan yang makan daging kering. Arab makan daging kering, kita makan daging kering. Itu yang beza lah. Ya? Dia faham lah. Arab daging-daging tu, Arab kalau apa, dia dapat daging, proses, dia bawa garam, dia cuma dia makan daging kering. Kita makan ikan kering, itu lah beza lah. Ya? Ikan kering orang makan dulu, orang makan rendah lah. Hari ni ikan kering mahal. Kalau dulu kata ikan makan ikan kering, Allah kesian makan ikan kering. Ya? Orang kata dia duduk kering tu, nampak? Kita hari ni ikan kering, ya Allah. Pilih tengok sekilo. Ya Allah. Sekilo. Lebih daripada daging kambing lagi. Daging kambing pun tak sampai begitu punya harga. Lagi lembu pun tak sampai begitu. Ikan pilih yang sekilo tu lagi mahal. Yang tu yang lembut tu lah. Ada macam pilih tu ada macam jenis dia. Jadi erti kita nak faham begitu lah tuan-tuan. Jadi makanya dia kata ni pertanyaan orang salih ni kepada seorang wali Allah. Pertanyaannya ialah aku dapat kebesaran hatiku pasti ada 3 tadi kekayaan. Iaitu ada sifat apa? Sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah. 3. Aku telah bermusyawarah dengan seorang yang saleh tentangnya. Dia berbincang dengan seorang saleh lagu mana nak rawat penyakit. Penyakit yang kata dia rasa ada satu penyakit dalam diri. Penyakit ni lah. Penyakit besar diri. Dia menunjuki aku agar aku berpuasa. Rupanya hatiku yang kasar masih belum hilang. Itu kata dia bunyi lah, hang puasa lah bagus. Hang puasa nanti hilang. Dia pun puasa lah. Puasa tak hilang juga. Nampak tak? Habis
Dia pergi jumpa satu orang dia. Kemudian aku bermusyawarah pula dengan orang lain yang soleh. Dia pergi ke orang kedua. Tanya ke orang ni, bagus dia nak rawat penyakit dia. Alhamdulillah, dia sedar diri dia nak rawat. Maka dia menunjuki aku melakukan qiyamul lail, beribadat sepanjang malam. Namun kekasaran hatiku masih belum dapat hilang juga. Dia nampak. Qiyamul lail pun tak boleh hilang. Dia kena buat satu benda lagi. Dia tak jumpa satu orang lagi, kita tambah sikit. Dia kalau buat satu benda lagi, insya-Allah hilang. Apa dia? Infaq sabilillah. Banyak bersedekah. Dia buat tiga-tiga ni, hilang. Dia punya kebesaran diri itu akan hilang. Ini tiga penyakit kita nak rawat. Rawatan dia. Pertama, puasa sunat. Rajin puasa sunat. Yang kedua, sembahyang malam. Yang ketiga, infaq sabilillah. Banyak bersedekah. Nampak? Boleh. Kalau dia boleh buat tiga-tiga ini urutan berterusan, ya, istiqamah, maka akan hilang penyakit sombong itu tadi. Merawat penyakit itu, nampak? Senang nak rawat. Tuhan suruh kita buat benda-benda ni. Pahala pun dia bagi. Orang pun dapat senang, orang miskin pun senang, tak susah, nampak tak? Kita pun sihat badan, penyakit kita berawat. Bagus, tiga-tiga orang boleh kita buat. Puasa sunat dia buat tadi, ya. Apa penyakit insya-Allah hilang. Buat Isnin Khamis, jangan tinggal. Nampak tak? Jangan tinggal Isnin Khamis. 2 hari seminggu, Allah. Cuma tak makan sekali, makan tengah hari, apa ya? Makan tengah hari. Entah makan lebih lagi baru Ramadan. Ya. 350,000 tan metrik makanan yang masih tersisa boleh makan dibuang bazir dalam bulan Ramadan tahun 2020. 21 tarikh tadi apa ya? 350,000 tan metrik makanan yang masih boleh guna, sisa dia masih boleh makan lagi, dibuang dalam bulan Ramadan oleh orang Malaysia. Masya Allah. Nampaklah. Saya baru baca khutbah di bahagian depan orang ni kan. Baru baca khutbah di bahagian depan. Abang begitu. Ini dia kata tadi tak sedap puasa. Ahmad tengok mata aku, tengok macam-macam makanan nak beli lah. Ya. Balik makan di rumah, buka puasa, makan 2 keping kuih, 2 keping bingkang, segelas ayam sabah, 4 dah. Dah sedap. Tak boleh makan. Pengambil yang lain simpan bila nak makan. Besok dah siang hari, masuk peti ais. Nampak tak? Besok beli lagi. Penuh peti ais, buang pula hak kemarin, buang hak baru. Itu yang kita 350,000 metrik tan, ya. Makanan yang tersisa yang masih boleh dimakan, dibuang dan bulan Ramadan. Na'udzubillah. 2020 punya statistik. Ya, kita tak sedar. Membahas ni apa? Ikhwanu syaitan. Ya, saudara syaitan. Allah kata. Sahabat syaitan di bawah ni. Orang yang mubazir ni adalah saudara syaitan. Sedangkan dia musuh kita. Dia bukan saudara kita, bukan sahabat kita. Dia musuh kita. Lakum aduun mubin. Ya, wa a'buduni, hendaklah kamu taat kepada aku, Tuhan kata. Ya. Jadi makanya kita lupa pada keadaan ini. Jadi makanya dia menunjuk aku qiyamul lail, beribadat sepanjang malam, namun kekasaran hatiku masih belum dapat hilang juga. Nak buat macam mana? Mendengar ucapanku itu, maka wali Allah tersebut berkata, ibu jumpa ni kita kepada yang kedua tadi dah. Aku dah buat qiyamul lail tak hilang juga. Dua rasa lagi, rasa besar tu ada lagi. Nampak tak ya? Tu, nah. Macam mana kita tengok orang pakai pakaian nak? Tengok lalu lepas kita pakai pakaian. Nampak? Aku pakaian aku cantik pada dia lagi. Akan rambut tu pun habis. Nampak tak? Nah. Jadi tu kan. Tu wujud ni kan. Bawa kereta aku lebat pada dia lagi. Habis. Nampak ya? Naik sudah, boleh rasa sedap-sedap cukup lah. Nampak lah. Selesa sudah. Dia duduk bayang pula kata aku best pada dia lagi. Habis lah. Ikut lah. Penyakit besar diri tu dalam diri dah. Kita tak sedap tu lah. Kita dah sedap. No? Sebab tu kita kena baca Subhanalladzi sakharna hadha. Kena baca doa tu dulu. Baru dia bawa pun penyakit kita tu. Keselamatan pun dia bagi. Ketenangan pun dia bagi. Kesedaran, keinsapan kita pun dia bagi. Dia boleh ambil balik.
Bila-bila masa dia boleh ambil balik. Cuma pinjam, bukan aku punya, pinjam. Allah sebagai Ya Malik. Sebab tu habis semayang, kalau boleh semayang sunat, ucaplah paling-paling kurang 10 kali Ya Malik. Sahabat dan zikir tuan kita buat lepas semayang sunat lah. Semayang fardu ke semayang sunat, kita zikirlah ya. Mula-mula sekali subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim 10 kali ya, bukan banyak. 10 kali ya. Nampak tak? Tapi dok buat selalu jadi banyak ya. Jangan tinggal ya. Subhanallah bihamdihi subhanallah atau subhanallahul azim wa bihamdihi 10 kali. Kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Tadi lah. Kita sebut yang pertama tadi, mentahirkan sifat kesempurnaan Allah. Kita sebut yang kedua, meletakkan atas segala kekuatan kekuasaan hanya Allah yang berdiri sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 10 kali. Nampak ada? Kemudian yang ketiga, kita sebut lagi Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. 10 kali. Kemudian Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 10 kali. Kemudian Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim 10 kali. Kemudian Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Habis. Semua tak ada apa kita punya. Semua Tuhan punya. Dia bagi pinjam aku 10 kali. Kemudian Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Dia bagi tenang. Iman kita pun terjaga kawal. Tak lari. Kemudian menghabis sekali. Paling besar Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Betul lepas ayat Wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwa Rahman Rahim. Ayat tu aja ulama ambil zikir lepas ayat. Dia dah sebelum baca ayat kursi. Betul? Dia bukan ayat kursi. Satu ayat asing. Kerana dia ada Ismul A'zam, nama Allah yang maha agung, yang paling agung. Amalan zikir ni tiap-tiap kali lepas sembahyang sunat, satu hari kita ada 5 kali waktu, paling minimal lepas sembahyang sunat baca. Tak mampu 10 kali, 3 kali pun jadilah. Tiap-tiap satu pun boleh. Nak rush, nak cepat sikit. 3 kali ya. Boleh 3 kali je. Asalkan kita dengan tinggal 3 kali saja. Bawa kepada kita hari-hari, nampak dah. Setiap lepas sembahyang sunat, itu amalan yang cukup ringan kita bagi. Oh, saya nak buat 100. Alhamdulillah. Lagi kemah kata 100 tak kuat. Takut tu lah. Kata 10 sedang. Kata 10 sejuk sikit sedang. Baru teringat nak tambah. Kalau kata 100 dia nak kurang. Nampak. Itu sudah jadi tabiat kita kan. Jadi makanya kita buat. InsyaAllah mendengar ucapan itu, wali Allah tersebut berkata, anda telah kacau. Hati dah kacau. Betul. Nampak. Jiwa hang dah kacau. Maknanya kata bukan kacau. Jiwa hang tadi sudah kucar-kacir, sudah tidak imbang lagi. Nampak? Ya. Maka apa nak buat tadi? Apabila manusia, dia kata sebaiknya anda pergi ke Multazam. Multazam ni antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Itu kawasan depan Kaabah tu. Antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad tu. Depan tu adalah tanah depan tu, tempat sembahyang. Ya, sekadar satu sejadah. Dia punya luar, ya, dua sejadah. Dia punya luar itu adalah Multazam. Multazam ni tempat di mana Rasulullah bersembahyang berimamkan Jibril selama 2 hari 2 malam. Bila turun daripada Mi'raj, Rasulullah tak tahu lagi cara bagaimana nak sembahyang tu. Nampak tak? Ya? Rasulullah sembahyang 2 pagi 2 petang, itu cara lama. Bukan cara baru, cara Nabi Rasul-Rasul dulu punya sembahyang. Yang tak ada rukuk pada sembahyang tu. Sembahyang Nabi buat tu tak ada rukuk. Dia sujud terus. Diri sujud, diri sujud. Jadi bilang rakaat dia tak ada. Cuma 2 pagi 2 petang Nabi kata. 2 pagi 2 petang. Apa 2 pun tak tahu. 2 tu 2 rakaat kan? Rakaat tak ada rukuk. Macam mana nak bilang rakaat? Tapi bila balik daripada Mi'raj, Rasulullah tunggu sampai Zuhur.
Subuh Nabi turun, tak sembahyang lagi subuh, belum lagi. Sampai zuhur baru turun Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril pimpin Nabi sembahyang 5 waktu itu mula dengan sembahyang zuhur. Di depan pintu Kaabah antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah itu tempat yang Nabi dengan Jibril berdiri itu namanya Multazam. Boleh? Ini jemaah haji kena tahu, ya. Patut kena tahu lah. Multazam nama tempat dia. 2 hari 2 malam Nabi, sahabat-sahabat orang kafir tak nampak lah. Abu Lahab tak nampak lah masa tu. Tak nampak lah Jibril tu, nampak Nabi saja. Tapi Nabi dengan Jibril nampak lah 2 hari 2 malam tu. Ya. Hari pertama dia ajar tentang awal waktu. Masuk waktu buat di malam. Hari yang kedua mengajar tentang waktu ikhtiar. Dia boleh berlewat sikit. Hari kedua berlewat sikit, subuh lewat sikit, zuhur lewat sikit, asar lagi lewat, maghrib tak. Maghrib tak lewat. Sebab maghrib terus masuk kena buat. Sebab maghrib ni ada 2 kaul pada mazhab Syafi'i. Kaul qadim. Kaul qadim dia kata tadi ni iaitu yang kita buat sekarang, itu kaul qadim. Kaul jadid ni makna kata pendapat Imam Syafi'i 15 minit dia maghrib. Mengikut pendapat Imam Syafi'i ketika Rasulullah Imam Syafi'i balik ke Mesir, dia keluar fatwa sembahyang maghrib ni hanya lebih kurang 15 minit kita lah, 15 falakiyah, 15 minit cara kita. Mereka sangat-sangat maghrib tu. Tapi kita tak pakai kaul jadid, kita pakai kaul qadim. Kaul qadim ketika di Iraq, ya, di Iraq sebab masa tu dia bawah asuhan ulama yang bermazhab Hanafi, ya. Jadi maka tu Imam Syafi'i kaul qadim dia kaul yang lama mengatakan sekarang sejak lebih kita sembahyang sekarang. Sekarang kita buat ni itu kaul qadim, bukan kaul jadid. Kalau kaul jadid tak 15 minit ya. Nampak? Sebab tu maghrib jangan ditangguh. Kalau masa Ramadan ni kita buka puasa dulu, kita makan korma apa dulu dah, ya. Minum air sejuk, pergi sembahyang maghrib dulu. Nampak? Takut terlepas waktu itu masuk dalam kaul jadid, habis kita. Dua pendapat. Maka itu habis dah kita sembahyang, nak makan lama makan dia. Jangan duduk makan lama-lama. Di hujung maghrib baru nak sembahyang. Jangan buat kerja. Jangan buat kerja. Itu tak betul. Kita kena awalkan betul. Minum air sebelah, makuk korma dan 2 biji, 3 biji korma, kita dah boleh bersembahyang maghrib. Tunai di awal waktu, cantik. Itu hari pertama Rasulullah diajar awal waktu. Hari kedua lewat waktu cuma maghrib. Isya pun ada lewat. Nabi kata kalau tidak menjadi beban, keberatan kepada umat aku, maka aku suruh mereka bersiwak tiap-tiap kali sembahyang dan mentakhirkan sembahyang Isya. Nampak? Jadi kalau kita kira balik, 4 waktu boleh takhir. Ada sebab lah, subuh boleh takhir. Mazhab Hanafi subuh ni kena cerah sikit, biar sampai kena orang baru sembahyang bagus subuh. Subuh ni bagus. Nampak ya? Kita nampak kena Ustaz. Nampak? Nampak. Kita boleh sembahyang. Bagus. Syafi'i kata, duk gelap-gelap tak kena orang mau sembahyang. Tengok. Dan gelap tak kena itu mau sembahyang. Itu subuh mazhab Syafi'i. Ya, zuhur itu juga panas. Kalau panas nak lari pada panas, kita nak panas apa? Ada aircon masjid. Rasulullah sebab masjid dia tak ada pembuh, tak ada aircon, tak ada kipas angin. Sebab tu zuhur dia pun ditangguhkan. Ada sebab lah. Kita nak tangguh zuhur pasal apa? Tak ada sebab nak tangguh. Sebab kita ada masjid, ada aircon, ada kipas angin. Ya, semua banyak kita boleh berteduh. Jadi kita tidak ada sebab nak lari daripada panas. Ya. Maka kita kena awalkan juga zuhur, tak boleh tak. Patutnya asar pun begitu. Asar dia lewatkan sedikit. Dalam mazhab Hanafi dia lewatkan sedikit asar, ya. Sampai bawah 40 minit ya. Boleh lewat lagi asar. Dia nak begitu ya. Itu antara pendapat dia. Itu pada hari yang kedua. Hari yang kedua Rasulullah diajar Jibril dan cara-cara sembahyang yang diajar cuma tidak ada rukuk saja. Rukuk saja tidak. Sembahyang masih lagi macam itu, tidak ada rukuk. Bila Rasulullah pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, barulah diturun, ditambah farka'u ma'ar raki'in, maka hendaklah kamu rukuk bersama orang-orang yang rukuk, baru ada rukuk. Nampak? Baru dibilang rakaat. Kalau tidak semua sembahyang dua saja. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2.
Bila sampai di Madinah, baru tambah Zuhur jadi 4, Asar jadi 4, Maghrib jadi 3, Isya jadi 4. Ini antara kelebihan yang ditujuki dalam sembahyang yang kata tempat multazam. Ini apa dia multazam? Dia punya ceramah tu. Baik. Jadi maka itu dia kata tadi ini, mendengar ucapan wali Allah tersebut, maka anda telah kacau. Sebaliknya anda pergi ke multazam, suatu tempat yang ma'ruf di Kaabah. Ya, apabila manusia yang bertawaf sudah agak sepi, nanti bila orang bertawaf ke orang, anda hinakan diri anda di hadapan tempat itu dan anda ucapkan, hinakan itu makna kata tunduk, sujud, syukurlah kepada Allah di situ, ya, sembahyanglah kepada Allah di situ. Kata, bacalah munajat ini, Ilahi tahayyartu fi amri faqus biyadai. Wahai Tuhanku, aku ini telah bingung terhadap diriku, maka bimbinglah aku, ya Allah. Kita pun boleh baca munajat ni bila-bila masa. Nampak? Ya, istimewa bila kita berada dalam rumah Allah lepas sembahyang tahiyatul masjid. Boleh tak? Masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid itu kata kepada Allah, ya Allah, niat i'tikaf dulu, niat i'tikaf, lepas niat i'tikaf baru kita baca Ilahi tahayyartu fi amri faqus biyadai. Pendek, ya. Ya wahai Tuhanku, aku ini telah bingung terhadap diriku sendiri, bimbinglah aku, ya Allah. Cantik kan? Kita minta dengan ilahi itu dah habis. Tuhan malu bila kita sebut ilahi kepada dia. Mana kita rujuk, hanya dia tahu kita rujuk hanya kepada dia saja, tidak kepada lain, ya. Dia kalau boleh bila kita baca tu dia mau keluar ayat kata sikit, bertakung ayat kata di mata menjadi, ya. Tak payah menangis teruk, tak payah. Bertakung di mata kita tu pun tanda kata kita sudah ada hubung kait yang rapat dengan Allah. Nampak, ya. InsyaAllah tuan-tuan rajin-rajin buat lagu. Nampak? Lepas tahiyatul masjid, kita akan dapat bimbingan dia langsung daripada Allah, ya. Kita akan bimbingan langsung. Kemudian petunjuk itu dilaksanakannya dan alhamdulillah kekerasan hatinya hilang. Itu dia. Dan sirna dengan izin Allah datang cahaya dalam hatinya. Nampak tak? Kerana itu menghinakan diri kepada Allah adalah membawa kepada kemuliaan dan kemegahan. Allah muliakan kita, kemegahan kita. Kita tak gaduh, tuan-tuan. Kita akan dimuliakan oleh makhluk saudara. Kita tidak akan ada kehinaan di dalam kalangan makhluk. Tuan-tuan jangan bebas, ya. Itu kenakinya. Tapi kita buat bukan kerana kita nak dimuliakan oleh makhluk. Jangan salah faham pula. Dalam hal ini seorang wali Allah Zunnun Bisri, ya, berkata Allah tiada memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang melebihi daripada kemuliaan yang disebabkan daripada menghinakan dirinya kepada Allah. Tidak. Kemuliaan lain, pangkat, kedudukan, martabat, harta, kekayaan, kemewahan, kebangsawanan, semua itu tidak memberi arti dan kehidupan duniawi. Hanya sebagai suatu pengaruh sementara yang hanya sebagai dasar kemegahan. Macam kita berlaku Anjay Bentai, ya, hang jadi raja, hang jadi ulu balang, hang jadi Laksmana, hang jadi Wirabdir. Nah, turun daripada penguayang, turun daripada pentas, habis kita balik jadi orang biasa, pergi jual karipap. Nampak tak? Dia dah nak dalam hati pentas jadi raja bunyi pun. Nampak dengan tengkolok dia dengan raja dah, habis tak? Itulah dunia. Tentang faham dunia tu lagu pentas, lagu pentas betul-betul, ya. Aku angkat hang jadi siapa, hang jadi apa, hang jadi apa. Dah, tu dia. Itu kita nak faham. Boleh tak? Ya. Jadi makanya dikatakan tadi ini yang boleh kita ambil kira sebagai satu jalan yang boleh bawa kita kepada kehinaan diri dan Allah memuliakan kita sendiri. Bila ada lagu itu barulah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan itu tandanya kita sudah bertakwa. Sebab orang takwa saja dikira sebagai orang mulia. Betul tak? Ya, kemuliaan kepada orang takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu sendiri Nabi kata. Maka kita nak bimbang apa? Ya,
Maka Zulul Basri kata, dan Allah tiada menghina seorang hamba dengan kehinaan disebabkan dia meninggikan dirinya dengan Allah. Maksud perkataan ini ialah tiada kemuliaan yang melebihi daripada kemuliaan yang diberikan Allah yang berasal dari menghinakan diri kepada Allah, dan tiada kehinaan dalam pandangan Allah yang melebihi daripada terdidiknya si hamba dengan Allah sehingga menutup hubungan antara dia dengan Allah. Jadi hijab yang tutup kita sekarang ini kerana makrifah tak kenal Tuhan. Itu aja masalahnya. Kita kurang mengenal Allah, kurang menghayati, merasai kewujudan kebesaran Allah, maka jadilah kita rasa jauh dengan Tuhan, rasa terdinding. Sebenarnya tidak ada. Hijab yang menutup kita itu ialah diri kita sendiri. Al-Islam mahjubul muslimin. Islam itu dihijab oleh orang Islam sendiri. Nampaklah, ya. Islam yang jatuh ni bukan pasal orang kafir pergi jatuh. Islam yang itu pasal orang Islam sendiri yang jatuhkan Islam. Betul tak? Betul setuju kan? Bukan orang kafir pergi jadi Islam tak? Kita sendiri ialah kata Mahmud Abdu, Syekh Muhammad Abdu, Rektor Al-Azhar, Al-Islam mahjubul muslimin. Islam itu dihalang, dihijab oleh orang Islam sendiri. Ya. Kita pun dihijab oleh ma'rifah kita sendiri, ilmu kita sendiri yang menghijabkan kita. Ilmu yang cetek, ilmu ketuhanan kita begitu lemah, ilmu ibadah begitu sikat, nampak ya. Ilmu ma'rifah kita begitu cetek, maka kita tidak dapat menemui Allah, melihat Allah, langsung berhubung dengan Allah. Kita merasa ada satu hijab depan kita. Hijab itu adalah tarikan dunia, ya, tipuan, belitan iblis, ya, kemudian pengaruh-pengaruh kelazatan syahwat, dan akhir sekali kita tidak mendapat hidayah daripada Allah langsung. Pasal tiga tadi, di depan tadi, ini kita perlu kepada tuan-tuan, ada satu kitab pengajian yang khusus nak pecah hijab-hijab ni, iaitu kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang ada dalam terjemahan, ya. Terjemahan, banyak terjemahan yang telah diterjemah kitab Minhajul Abidin. Tuan-tuan boleh dapatkan di kedai-kedai toko-toko kitab, buku yang mana kita boleh baca sendiri dan asal, boleh baca sendiri. Dan yang paling mutakhir sekali yang diterjemah oleh Allah, dia terjemah oleh Al-Alamah, ya, Datuk Tunku Ali. Datuk Tunku Ali dia yang terjemahkan dalam bahasa yang cukup indah, yang cantik, dengan kealimannya menyusun kata-kata yang begitu jelas, yang dekat dengan teks asli yang ditulis oleh Imam Ghazali. Itu di antara yang boleh kita ambil sebagai satu pandangan yang kita boleh berikan. Jadi kita akan masuk kepada B, pengertian keadaan itu tersembunyi di alammu. Kita baca dulu depan. Hari ini kita berhenti dekat dulu, kita ambil satu baris saja. Ilahi hadza dhulli zahirun baina yadayka. Dekat tu saja kita baca. Banyak lagi kita nak kena buat. Yang ni bukan boleh baca begitu je. Tuan-tuan mari jauh-jauh ni. Kita nak kena ambil manfaat bagi yang jelas supaya kita lebih jelas dan kita dapat amal dan menghayati dengan begitu sempurna, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.